Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam pembelajaran secara maya. Okey. Kali ni kita akan masuk topik yang baru, iaitu reka bentuk mekanikal. Seperti mana yang kita tahu, mekanikal adalah satu benda ataupun topik yang wajib dikuasai oleh setiap pelajar reka bentuk. Okey. Kerana apa? Kerana dengan mekanikal lah kita akan membuat pelbagai projek. Projek daripada sekecil-kecil projek hinggalah sebesar projek yang akan melibatkan mekanikal. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh berkaitan dengan mekanikal ni, mekanikal adalah satu instrumen, satu instrumen yang melibatkan pergerakan. Bermaksud apa sahaja yang bergerak dan menggerakkan, kita panggil sebagai mechanical. Itu keyword dia. Sebut mechanical, bergerak. Sebut mechanical, bergerak. Okey, faham Okey, so kita sambung topik yang baru ini 2.2.1, iaitu topik mechanical ni, dengan mengetahui apa itu komponen. Apa itu komponen dalam mechanical. Okey, komponen, ingat, komponen adalah sebilangan yang kecil. Bila digabungkan, dia akan menjadi sistem. So, komponen ni adalah perkara-perkara, benda-benda yang kecil. Benda-benda yang kecil yang boleh menggerakkan suatu yang lebih besar daripada itu. Sebagai contoh, bagaimana kenderaan kereta bergerak? Dia bermula daripada komponen mechanical. Hasil daripada gabungan beberapa komponen mechanical. Okey, so kita pergi ke satu persatu. Kenal saya kan? Okey. Okey, kita kenal dulu komponen mechanical. Okey. Mechanical, sekali lagi saya ulang, dia berkaitan dengan benda yang bergerak daripada satu titik ke satu titik yang lain. Tak semestinya dia bergerak secara lurus, ataupun kita panggil bergerak secara mendatar, ataupun dalam bahasa mechanical-nya, bahasa engineering-nya, bergerak secara linear, lurus. Okay. Ada juga dia bergerak secara putaran. Dan banyak pergerakan, asalkan dia bergerak, kita panggil sebagai mechanical. Okey. Sistem mechanical pula. Okey, tadi saya dah sebut sistem mechanical, komponen dan sistem mechanical. Okey, sistem adalah gabungan. Gabungan iaitu komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan satu tugasan yang diprogramkan. Bermaksud dia adalah satu gabungan di antara komponen-komponen mechanical dan menjadi sesuatu pergerakan, menjadi satu benda yang telah diprogramkan. Tak kira lah dia bergerak ke, dia berfungsi ataupun macam mana pun dia berfungsi, dia adalah hasil gabungan di antara komponen-komponen untuk menyelesaikan sesuatu. Maksud diprogramkan di sini bukan sahaja komputer. Kita guna komputer programkan. Apa-apa sahaja yang melibatkan pergerakan dan menjadikan satu kitaran. Kitaran dalam sistem. Maksudnya daripada mula sampai akhir dia selesaikan benda tu. Itu kita panggil sebagai sistem mechanical. Dan bagaimana ia berfungsi? Hasil dari komponen yang menjalankan fungsinya, menjalankan fungsi secara berasingan dan gabungan. Okay? Mungkin dia boleh, sama ada dia bergabung, pergerakan itu bergabung, atau pergerakan itu bergerak berasingan. Okay? Maksudnya dia boleh bermacam-macam situasi. Situasi yang macam-macam lah. Tak apa, nanti kita tengok satu persatu secara detailnya. Okey. Okey, kita ada 12 mechanical. Sebut saja komponen mechanical, ada 12 yang kita belajar. Sebenarnya banyak lagi. Tapi ni secara asas je lah. Ada 12 komponen mechanical. Jadi macam mana kita nak ingat satu persatu ni? Okey. Nak tak nak, kamu kena tengok perkara ini. Okey. So, kita mulakan dengan
Sistem mechanical, komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan satu tugasan yang diprogramkan. Tadi saya dah detailkan. Okey. Komponen yang pertama, gear. Kalau kita tengok dekat buku teks, gear memang banyak. Tetapi sebenarnya saya nak fokuskan kepada 5 sahaja gear. Okey. Kalau dekat buku teks kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Tetapi saya nak fokuskan kepada 5 sahaja gear. Okey, sebelum kita pening lagi berkaitan apa komponen, bentuk dia macam-macam tau. Bulat, lurus, empat segi dan sebagainya lah. Banyak bentuk. Jadi kita kena pegang ataupun kita kena kenal pasti ciri-ciri dia. Ciri-ciri komponen tu. Wajib kita tahu. Okey, contoh kita sebut pasal gear. Mesti kita tahu apa ciri-ciri dia. Okey, first kita tengok. Sebut pasal gear, mesti dia ada gigi. Okey, ada gigi. Apa tu gigi? Macam ni lah. Dia ada tajam, ada longkang sikit. Tajam, ada longkang. Ni pun ada gigi. Ada tajam, ada longkang. Itu kita panggil sebagai gigi. Okey, ini gigi teeth. Kalau bahasa Inggeris dia lah. Okey, gigi. Tujuan dia adalah memindahkan kuasa. Memindahkan kuasa. Tak kira lah secara lurus, linear ataupun secara putaran ataupun cara mengubah arah atau sebagainya. Yang penting dia akan memindahkan kuasa daripada punca kuasa kepada part ataupun komponen yang lain lah. Punca kuasa tu maksudnya di mana kuasa itu bergerak, di mana dia mendapatkan sumber tenaga. Dia nak pindahkan macam mana. So kita akan guna gear lah. Okey, tak apa. Nanti kita tengok Dan pergerakan dia, gear ni adalah bergantung pada saiz. Dia tak adalah semua sama saiz. Maksudnya ada besar, ada kecil, ada tebal, ada kurang tebal. So ini bergantung. Bergantung kepada gear tersebut lah. Okey, yang pertama kita tengok. Ni gear taji. Nama pun taji iaitu spear. Gear lurus kita panggil. Disusun secara selari. Maksudnya gear tu dia selari. Disusun selari. Dia tak adalah belok. Dia tak adalah, tak kira lah dia punya besar ke, kecil ke, asalkan dia susun secara selari. Maksudnya disusun secara selari. Tidak ada mengubah arah, mana-mana arah. Selari sahaja. So besar kecil, kita pulang kepada dia. Okey, itu kita panggil gear taji. Gear yang kedua kita panggil gear rak dan pinion. Rak dan pinion, iaitu satu gear bulat, yang besar ni. Dan satu lagi adalah gear yang track ataupun linear. Okey. Nanti kamu ada satu lagi komponen tau yang guna bulat dan juga track. Tetapi yang beza dekat sini adalah dia ada gigi. Gear bulat dan juga track yang ada gigi. Dia tak boleh, gear ni tak boleh berfungsi kalau satu je bahagian ada gigi, satu lagi tak ada bahagian, tak ada gigi, tak boleh. Dia kena kedua-duanya mesti ada gigi lah untuk dia track. Alright. Seterusnya, gear helix. Giginya serong memudahkan pergerakan. Okey, gear helix ni contohnya adalah gear dekat kita punya kereta lah. Kalau kita tengok macam mana memula kereta kita berhenti, macam mana kita nak start gear kita. Kalau kita pakai kereta manual lah, kita akan masuk gear 1, kemudian gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Okey. Tak ada pun kalau kereta manual yang kita masuk daripada keadaan kita berhenti, tiba-tiba kita nak bergerak, kita masuk gear 5 terus. Tak boleh. Blow enjin tu. Okay? Enjin akan meletup dan panas. Okay? Dia ada step dia satu persatu. Jadi satu persatu tu menyebabkan dia bergerak tau. Dia perlu bergerak. Gear tu perlu bergerak. Jadi nak memudahkan pergerakan, kalau kita buat macam gear taji tadi, nanti mungkin dia tak boleh bergerak. Gear taji dia kena statik. Dia gerak, dia pusing kat situ je. Dia tak boleh ke kiri ke kanan. Okay, kalau dia kiri ke kanan nanti dia tak masuk. Dia tak ngam. Sebab gigi dia kena ngam. Maksudnya yang besar dengan yang kecil tu kena masuk ngam-ngam. Dia tak boleh tiba-tiba kita daripada luar pump masuk ke dalam. Tak boleh. Okay, hanya gear serong, gear helix sahaja yang boleh. Sebab apa? Dia punya gigi mata dia serong. Serong. Sengit sedikit. So, bila sengit, dia memudahkan nak masuk lah. Nak masuk tu, tak adalah susah sangat. Okay. So, contoh dia adalah gear kereta lah. Okay. Seterusnya adalah gear serong atau bevel gear.
Okay, gear yang disusun 90 darjah. Ini gear yang mengubah arah. Dia akan mengubah arah 90 darjah daripada mendatar, daripada mendatar ke menyerong contohnya. Dia mengubah arah lah daripada 90 pergi ke 90. Daripada 90 pergi ke 180. Dia boleh mengubah arah. Kalau taji tadi satu lari, tapi yang ini dia mengubah arah. Contohnya adalah mesin ABC tu kita pusing kan. Macam mana tangan kita berpusing secara mendatar lah. Tetapi yang menggerak, yang pegang ais tu memusing secara mendatar. So dia ada gear serong atau wheel gear. So last gear iaitu gear belitan, worm gear. Gear belitan ni dia sama macam tadi, rack and pinion. Tetapi dia punya rack dia, yang dia punya tracking dia berbentuk silinder. Berbentuk macam ni lah. Dia bulat tapi silinder. So itu je lah yang membezakan. So itu sebab dia panggil belitan. Maksudnya yang ni, track ni dibelitkan. Gear tu dibelitkan. Contohnya adalah sepanah boleh laras. Tak apa. Nanti kita explore lagi. Seterusnya kita panggil komponen seterusnya. Tadi satu komponen iaitu gear. Sekarang komponen ni seterusnya iaitu pautan. Linkage. Pautan. Pautan ni kita tengok ciri-ciri dia. Dia mesti ada dua permukaan. Ada fixed pivot point. Maksudnya dia mesti ada dua permukaan. Contohnya tengok dalam gambar ni. Di antara pintu dengan dinding. Dia mesti ada dua benda. Kita tengok atas ni. Di antara tapak dengan lori ni. Dia punya belakang ni lah. Mesti ada. Kita panggil linkage atau pautan lah. Alright. So dia ada satu benda yang kita panggil sebagai pivot. Fixed pivot point kat sini. Warna merah ni. Pivot point ni. Maksudnya dia macam kunci lah. Ni kunci dia. Kunci dia berada di tengah-tengah. Yang memegang di antara dinding dengan pintu. Ni kunci ni di tengah-tengah. Yang memegang di antara besi bawah ni dengan besi atas ni. Jadi mesti ada satu lah. Alright, tak apa. Nanti tengok dekat video macam mana linkage tu berfungsi. Alright, so seterusnya ni topik yang kita telah bincangkan secara detail. Tak apa. Seterusnya adalah tuas. Tuas di sini dia ada macam biasa. Kita belajar dekat sains ni. Dia ada 3 jenis kelas. Ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3. Bila sebut pasal tuas ataupun lever ni, dia mesti melibatkan 3. Iaitu effort, kita punya load dan juga kita punya fulcrum. Yang membezakan, kita rujuk kepada fulcrum lah, senang. Di mana kedudukan fulcrum tu adalah membezakan di antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang penting dia mesti ada 3 benda ni. So kita tengok satu persatu kelas 1. Fulcrum dia duduk di bahagian tengah. Daya kita di bahagian hujung sebelah kanan. Dan beban dia bahagian hadapan. Contoh gunting. Fulcrum tengah. Beban di hadapan, load di bahagian depan. Daya di sebelah kanan. Yang kedua, kelas kedua. Fulcrum di bahagian depan. Contohnya adalah kita sorong. Roda bahagian depan. Beban di tengah. Daya di belakang. Sekali lagi. Fulcrum di depan. Daya di tengah. Beban di tengah. Daya di belakang. Kita tengok kelas ketiga pula. Daya di depan. Beban di depan. Daya di tengah. Fulcrum di belakang. Bahagian terakhir. Sekali lagi. Beban di depan.
daya di tengah dan juga fulcrum di belakang.